KPM. Ibu, kenapa buah kerem ni berhenti bergerak? Sebab permukaan papan ni kasar. Ianya tak licin. Kasar? Jadi, macam mana nak licinkan ibu? Kita kena kurangkan daya geseran papan ni. Antaranya dengan menggunakan bedak. Yes. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya, Abang Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sains tahap 2 dengan tajuknya iaitu daya geseran dan kesannya. Jadi untuk itu saya persilakan Cikgu Muhammad Attaha Mat Dayam dari SK Bandar T6 Keluang, Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar Irfan hari ini? Sihat Alhamdulillah. Cikgu bagaimana? Alhamdulillah, sihat juga. Baik, nampaknya Cikgu segak bergaya dan bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu bersama kami untuk episod hari ini. Baik Cikgu, tadi kita sebenarnya ada lihat satu paparan video, ada murid dan gurunya bermain kerem. Jadi sekarang ni berdasarkan video tadi, saya nak tanya dengan Irfan lah. Okey. Pada pendapat Irfan, apa yang berlaku yang menyebabkan buah kerem tersebut berhenti? Okey. Senang je ni Cikgu, Irfan cuba ya. Irfan rasa sebab permukaan melekat dengan buah kerem. Kurang tepat. Okey. Cuba lagi Irfan. Okey, Irfan rasa sebab adanya geseran. Ya, itulah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang daya geseran. Okey, jadi sekarang kita nak tengok dahulu apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid akan dapat menyatakan maksud daya geseran. Yang kedua, murid akan dapat menerangkan 4 kebaikan daya geseran, Irfan. Dan yang terakhir, murid juga akan dapat menerangkan 4 kesan buruk daya geseran. Baik. Okey, jadi sekarang ni saya ingin terangkanlah pada Irfan tentang maksud daya geseran. Silakan Cikgu. Okey. Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Ini yang pertama. Jadi, maksudnya apabila nak bergeser, dia tidak boleh terapung. Ia mesti bertemu. Okey, dan bersentuhan. Bersentuhan. Okey, itu faham. yang pertama. Dan yang kedua, daya geseran ni sentiasa bertindak bertentangan dengan arah pergerakan objek. Okey. Jadi maksudnya kalau daya geseran ni ke sebelah sana, jadi daya kita ke sebelah sana, geseran akan bertentangan ke arah kita pula. Okey, kalau ke kiri dengan ke kanan macam itulah Cikgu. Ya, betul. Okey, untuk itu cikgu nak Irfan cuba untuk menolak kotak di hadapan untuk merasai sendiri bagaimana daya geseran yang dihasilkan. Nak tanya Cikgu, kotak ni berat tak Cikgu? Irfan kena rasa. Irfan kena rasa. Okey, kalau saya izinkan baik. Irfan untuk ke depan, untuk Irfan cuba untuk tolak kotak ni. Okey, murid-murid boleh lihat sekarang ni. Kita nak tahu apakah itu maksud daya geseran. Jadi, Abang Irfan akan tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Awak jangan berat sangat Okey, kita cuba. 1, 2, 3. Okey. Jadi sekarang ni kalau Irfan tengok, adakah permukaan kotak tersebut dengan lantai bersentuhan ataupun tidak? Bersentuhan Cikgu, tidak terapung. Okey, jadi bila Irfan tolak, dapat tak Irfan rasakan seolah-olah ada
ada daya yang menentang dari hadapan. Rasa cikgu. Okey, jadi sebenarnya Irfan telah dapat mengaplikasikan maksud daya geseran dengan aktiviti yang dilakukan. Baik. Untuk memberi ganjaran pada Irfan, Okey. cikgu nak Irfan ulang semula apakah maksud daya geseran. Baik, untuk menjelaskan apa itu daya geseran, Ifan boleh katakan di sini bahawa ia bermaksud dua permukaan bersentuhan dan bergerak menentang arah objek. Menentang arah Pergerakan objek. Okey, Irfan dapat jawab dengan tepat. Cikgu nak bagi ganjaran untuk Irfan. Berapa cikgu? Okey, Irfan nampak di hadapan, Irfan boleh pilih mana-mana kesukaan Irfan Ada banyak lah tampalkan tentera kat sini, cikgu. dekat carta ganjaran tersebut. Okey, Ifan ambil yang paling besar lah untuk yang pertama ni. Okey. Kami yang ni. Okey, satu ganjaran untuk Irfan kita lekatkan di sini. Baik, terima Tahniah. kasih Cikgu Atta untuk segmen kali ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali sebelah sini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Daya geseran merupakan interaksi mikro antara kedua-dua permukaan yang saling bersentuhan. Daya-daya yang turut bekerja adalah daya elektrostatik pada setiap permukaan. Didik TV KPM. Inilah dia slot tahap 2 Didik TV KPM Mata Pelajaran Sains dengan topik kita sekarang ini berkenaan dengan condong dan gelongso. Cikgu Atta, katanya segmen kali ini kita akan lakukan aktiviti. Ya, tentunya Irfan yang perlu melakukan aktiviti itu. Baik. Jadi sekarang kita tengok dulu apakah yang Irfan perlu lakukan. Okey, di atas meja ni cikgu telah sediakan beberapa bahan iaitu ada pengasah pensil, pemadam, pembaris dan papan nota ni Okey. Jadi mula-mula sekali nanti Irfan perlu letakkan pemadam dan pengorek ni di atasnya. Okey, baik, Kemudian fokus sikit. okey, jangan buat dulu. Okey, baik. Lepas tu nanti Irfan perlu angkat perlahan-lahan. Kemudian Irfan perhatikan apa yang berlaku pada pemadam dan pengorek tersebut. Baik. Apabila dia mula menggelongsor, Irfan ukur ketinggiannya. Ukur ketinggian ketika mula bergelongso. Okey, faham? Okey, jadi sekarang Irfan perlu lakukan. Ifan boleh memulakan. Okey. okey. Pertama sekali, Ifan kena pegang, angkat. Perlahan-lahan. Okey, Bila mula mengelongsor je, terus, untuk ukur dia punya ketinggian dia. Okey, baik. Ifan cuba ya. Kita angkat perlahan-lahan. Okey. Dah bergelongsor, cikgu? Okey, terus ukur Okey, ketinggian. teruskan berapa ketinggiannya. Okey. Okey. Lebih kurang 5? 5 betul. Okey, 5 cm. Kita angkat lagi untuk pemadam ni bila nak gelongsor. Okey. Dah? Lebih tinggi rasanya ni Irfan. Lebih tinggi. Okey, berapa? Okey. 10, cikgu. Okey, jadi Baik. Irfan tuliskan pada ruang jadual tersebut. Okey, aktiviti daya geseran. Okey, Okey. Ifan kesan ni cikgu ya? Ya. Baik. Yang pertama sekali kita ada dua alat. Pertama adalah pemadam. Okey, pemadam. Yang kedua adalah pengasah pensel. Okey. Okey. Jadi sekarang ni Ifan kena isikan pula maklumat berkenaan dengan ketinggian landasan. Pemadam tadi 10 cm. Ya, okey. 10 cm. Dan pengasah pensel tadi 5 cm, cikgu. Selesai? Okey, jadi berdasarkan apa yang telah Irfan lakukan, Baik. objek manakah yang bergelongsor Aha. pada kejodongan yang lebih tinggi, Irfan? Jawapannya adalah pemadam, cikgu. Ya, pemadam. Pemadam tinggi baru dah dia boleh mengelongsor. Betul. Jadi, berikan inference. Ingat murid-murid, Okey. bila kita menjawab soalan inference, ia sebenarnya berkaitan dengan sebab. Sebab. Okey, jadi apakah sebabnya objek tersebut menggelongsor di kecondongan yang lebih tinggi, Irfan? Sebab, cikgu, pemadam ada daya geseran yang kurang berbanding dengan pengasah pensel. Sebenarnya daya geserannya lebih tinggi, Irfan. Lebih tinggi ke, cikgu? Ya, sebab tu dia tersekat untuk bergerak. Jadi okey. sebab tu pemadam mempunyai permukaan yang lebih daya geseran berbanding dengan Pengasah pensel. Betul. Okey, faham? Okey. Jadi sekarang yang kedua, Aha. apakah yang Irfan boleh katakan tentang daya geseran? Okey. Yang Ifan boleh katakan sekarang ni berdasarkan aktiviti kita tadi adalah daya geseran menyebabkan pergerakan objek itu lebih sukar. Ya, betul. Dan sebab daya geseran menyebabkan pergerakan objek itu Okey.
terhalang. Tersekat. Dia menentang arah pergerakan tersebut. Baik. Okey, oleh kerana Irfan dapat jawab, kita nak bagi Irfan ganjaran sekali lagi. Berapa ganjaran saya nak bagi kali ni? Okey, saya nak bagi dua. Dua Tulis, Irfan. ganjaran. Sebab dua soalan Irfan nak kena jawab. pilih. Yang mana Irfan nak? Irfan nak yang ni satu. Okey, kita angkat. Kita letak di sini satu. Okey, comel je. Yang kedua kita ambil lori lah Okey, tahniah Irfan. Baik, terima kasih cikgu. Itu sudah jelas dengan aktiviti kita tadi berkenaan dengan daya geseran, di mana kita dah tahu kalau permukaannya itu lebih kasar, maksudnya cikgu daya geserannya Lebih tinggi, lebih banyak. Baik, jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kulit yang tebal membantu manusia bergerak dengan efisien. Jadi, kulit epidermis pada bahagian tapak kaki yang tebal menambahkan gaya geseran dengan permukaan. Didik TV KPM. Kenapa tak menyala ni? Bukan patutnya menyala ke mancis ni? Mana geser macam mana lagi? Irfan, apa Irfan buat tu? Cikgu, Irfan cuba nak nyalakan mancis ni, tapi tak boleh-boleh, kenapa? Okey, jadi sebenarnya Irfan, kan kita dah belajar tentang konsep daya geseran. Okey. Jadi sekarang ni, mari kita saksikan bagaimana ingin kita nyalakan mantis tersebut. Jom, mari kita. Oh, itulah cara yang sebenar. Barulah mantis tu boleh menyala apabila kita menggunakan daya geseran. Baik, cikgu. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang kebaikan dan keburukan daya geseran. Okey, Irfan. Okey, kesan daya geseran dapat memberikan kebaikan dan keburukan kepada kita. Untuk itu, cikgu nak Irfan jalankan beberapa aktiviti yang melibatkan kebaikan dan juga keburukan daya geseran. Baik, cikgu. Okey. Kita nak mulakan mana satu dulu? Okey, Ada seperti banyak yang ni. nampak sekarang Ada Irfan yang selipar, pertama ada tu. kayu. Ya, betul. Yang pertama tu ada kertas pasir dan juga ada kayu. Kepingan kayu, Okey, Irfan ambil. Irfan ambil. Okey, sekarang Irfan rasa Okey. permukaan kayu tersebut dahulu. Okey, kasar. Okey, jadi sekarang apa yang Irfan perlukan ialah Irfan gosokkan kertas pasir dengan Kepingan kertas pasir kayu. tu. Okey, baik, Irfan akan cuba dulu. Okey. Okey, lagi sikit Irfan. Lagi sikit. Okey, dah clear kot. Okey, cuba tengok. Okey, Irfan letak tepi dulu. Sekarang kita rasa perbezaan ni, cikgu. Okey. Oh, dah lembut lah, cikgu. Dah licin dah. Jadi itu ialah kebaikan kesan daya geseran yang pertama. Baik, selesai yang pertama. Seterusnya, cikgu. Okey, sekarang Irfan ambil pula selipar yang kedua. Selipar ni kita nak pergi mana, cikgu? Kita Okey. tak pergi mana, tapi kita nak perhatikan pada tapaknya. Okey, pada tapaknya, baik, kita lihat di sini. Okey, dia masih baru lagi, Okey. di mana pada tapak tu masih ada bunga lagi. Sekarang Betul, cikgu. Irfan cuba gosokkan pada permukaan meja. Gosokkan pada Bukan, permukaan. pada meja tu Irfan tolak. Irfan tolak. Okey, baik, Irfan Irfan cuba. Okey, tolak perlahan. Agak sukar kan? Susah, cikgu. Ini adalah untuk mengelakkan kita daripada apa Irfan? Daripada tergelincir, terjatuh. Ya, sebab daya geseran yang tinggi pada permukaan selipar tersebut. Okey, baik. Itu Okey. memang satu kebaikan yang kedua lah. Okey, untuk bagus Irfan. daya geseran. Baik, Okey, seterusnya, jadi cikgu. sekarang Irfan nampak tak ada kertas lukisan di atas meja tu? Dia nampak. Okey, tolong angkat dan tunjukkan pada Okey. kawan-kawan kita. Cikgu, Pada kejap. break. Sebab sekarang ni Irfan tengok ada orang salah eja. Dia eja Didik TV KPM, siapalah punya kerja ni kan. Ish. Salah kat mana tu Irfan? Dekat ni, cikgu, B patutnya V. Okey, jadi apa yang Irfan boleh lakukan dengan menggunakan kesan daya geseran? Di situ ada pemadam. Jadi apa yang Irfan perlukan? Okey, Irfan akan gosokkan dulu, cikgu. Irfan akan padam. B ni Irfan akan betulkan siapa punya kerja ni. Itulah. Marah kita sebab salah sebut ni. Sepatutnya huruf apa tu? Huruf V, cikgu. Okey. Irfan tulis balik. V. Jadi Irfan itu angkat. ialah kebaikan yang ketiga. 3. Okey. Jadi Selesai. apakah kebaikan yang ketiga tu Irfan? Baik, kita boleh padam
apabila kita menggunakan pensel. Ya, menggunakan pemadam. Menggunakan pemadam. Okey, dan Okey. setelah itu adalah kesan daya geseran. Okey, seterusnya di hadapan Irfan ada basikal. Ni anak cikgu punya ke? Agaknya lah. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita bawa basikal, biasanya kita menuruni bukit, kita nak kena elak daripada terjatuh ke apa yang kita perlu lakukan kalau kita nak hentikan basikal Kena tersebut. tekan brake lah cikgu. Okey, sekarang Irfan cuba tolak dan tekan brake. Okey. Ha. Dengan izin cikgu ya. Ya. Kita tolak basikal ni, angkat dia tongkat dia. Okey, tolak. Lagi sekali, okey. Irfan. Lagi sekali. Okey, tolak. Ah. Okey. Jadi itu kebaikan yang keempat. Apa kebaikan yang keempat, Irfan? Kebaikannya adalah kita boleh menghentikan basikal kita menggunakan brake. Ya, tadi tak payahlah gunakan kaki. Jangan cikgu. Luka nanti. Bahaya. Bahaya. Jadi itulah kebaikan dari geseran yang keempat. Okey, sekarang kita beralih pula kepada keburukan dari geseran. Baik. Okey, sekarang di bahagian sini juga ada selipar, Irfan. Ada selipar. Okay. Tapi cikgu, selipar ni macam lain sikit. Bunga-bunga dia. Okey, cuba tengok. Okey. Tunjukkan. Baik, di sini kita lihat. Okey, selipar yang kedua. Apa yang Irfan dapati pada permukaan tapak selipar tersebut? Permukaannya agak mendatar, maksudnya bunga-bunga dia dah haus lah cikgu. Ini ialah keburukannya. Apa keburukannya tu, Irfan? Okey, kalau kita Daya cuba cikgu. geseran menyebabkan apa? Daya geseran menyebabkan kita boleh jatuh dan gelincir kalau kurang lah. Daya geseran menyebabkan permukaan menjadi haus. Okey, itu keburukan yang pertama. Okey, seterusnya, yang ini murid-murid di rumah perlu berhati-hati. Okey, kenapa, sekiranya cikgu? ingin menggunakannya sebab kita nak gunakan Gergaji. gergaji. Gergaji ni kalau kita dapati dia dah berkarat. Okey, nampak Okey. tu dia dah berkarat pada dia punya skru. Jadi sekarang saya nak Irfan cuba untuk buka skru ini. Buka skru? Okey. Menggunakan pemutar skru. Baik, bismillah. Ifan akan Baik, cuba. hati-hati, cikgu. Ifan. Itulah tu. Kita akan cuba buka skru sekarang ni. Okey. Tak boleh lah cikgu. Ia menjadi ketat kerana karat akan menyebabkan daya geseran bertambah. Okey. Jadi pemutar itu menyebabkan tidak dapat nak buka skru tersebut. Baik, sebab ada daya geseran di sini cikgu. Okey. Dan yang seterusnya. ketiga. Okey, cuba angkat gambar tersebut, Irfan. Gambar apa tu, Irfan? Ini macam gambar enjin. Gambar enjin. Apa kaitan dengan keburukannya, Irfan? Itulah sebab sekarang ni Ifan tahu gambar ni gambar ini, tapi Ifan kurang faham lah cikgu. Okey, untuk itu mari sama-sama kita lihat simulasi pergerakan enjin. Mari kita. Okey, itu tadi simulasi pergerakan enjin. Ia cikgu. boleh menyebabkan enjin itu rosak. Cuba sekarang Irfan rapatkan kedua tangan bergerak dengan laju. Laju. Apa yang Irfan rasa? Panas. Jadi apakah keburukan kepada enjin menggunakan daya geseran ini? Okey, enjin akan menjadi rosak lah cikgu. Cepat rosak. Betul. Itu adalah keburukan yang ketiga. Dan Ketiga. terakhir sekali, sekarang ada alat ini. Jadi Okey. sekarang Irfan ambil dan cuba bunyikan. Bunyikan, Ini selalu kita guna di rumah ni Betul, untuk cikgu. untuk tembok lubang. Okey. Baik, Cuba. dengan izin saya akan cuba. Bising kan, Irfan? Bising lah cikgu. Ia menyebabkan apakah keburukan kesan daya geseran ini, Irfan? Dia akan membuatkan skru menjadi karat kalau terbuka cikgu. Ia sebab menghasilkan pencemaran bunyi. Pencemaran Irfan. bunyi pun ada juga. Okey, pencemaran bunyi. Okey, sebab bunyi kuat. Jadi sekarang ni Irfan dah tengok kebaikan dan keburukan. Cikgu akan beri ganjaran kepada Irfan sekiranya Irfan dapat melengkapkan jadual tersebut dengan sempurna. Silakan, Ada Irfan. 4 kebaikan dan 4 keburukan cikgu. Ya, silakan, Irfan. Baik, Irfan akan cuba. Irfan akan tuliskan di sini. Kita tadi dah ada notanya. Baik, kebaikan yang pertama adalah tulisan pensel boleh dipadam. Okey, itu yang pertama cikgu. Yang kedua, basikal boleh di break ataupun diberhentikan. Okey. Okey, bagus. Yang ketiga, kertas pasir. Tadi yang kayu cikgu. Kertas pasir Melicinkan melincinkan kayu.
permukaan kayu. Okey. Yang seterusnya, tak ada N sini. Sorry, melicinkan. Okey, badan balik. Melicinkan. Okey. Seterusnya, selipar berbunga. Okey. Selipar berbunga tadi tidak menyebabkan gelincir. Okey, laju sikit Irfan. Laju sikit cikgu ya. Banyak yang tulis cikgu. Okey. tak apa. Seterusnya. Okey, untuk keburukan tu kita kata-kata kunci je. Kata Irfan. kunci. Okey. Tapak selipar Haus. haus. Okey. Okey. Seterusnya bunyi bising gerudi. Bunyi bising. Cukuplah okey. bunyi bising. Bunyi bising. Okey. Okey. Lagi satu enjin rosak. Enjin rosak. Okey. Yang terakhir adalah skru karat cikgu Skru, bukan skru karat. Skru susah nak dibuka. Susah nak dibuka. Okey. Maka lengkap semua Irfan. Saya tengok dan semua pun betul. Alhamdulillah. Okey, 2 aktiviti tadi pun betul. Jadi 3 aktiviti Irfan dapat jawab dengan tepat sekali. Irfan dapat 3 ganjaran. 3 ganjaran. Okey, alhamdulillah. Sementara Irfan nak tampakkan ganjaran ni, apa kata cikgu boleh berikan rumusan? Silakan cikgu. Okey, secara keseluruhannya pada hari ini murid-murid telah dapat menyatakan maksud daya geseran. Yang kedua, murid juga dapat menerangkan 4 kebaikan daya geseran. Dan yang ketiga, murid dapat menerangkan 4 keburukan daya geseran. Betul tu cikgu. Tahniah Irfan, nampaknya lengkap carta ganjaran untuk Irfan. Terima kasih cikgu. Nak tanya juga bagaimana prestasi Irfan sebagai murid cikgu hari ini? Secara keseluruhan sangat cemerlang kerana Alhamdulillah. Irfan dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Itu dia. Dan bagaimana cikgu, murid-murid di rumah nak dapat latihan pengkuhan? Sudah tentu melalui portal apa Irfan? Porter Delima. Irfan dah tahu dah tentang portal tersebut. Terbaik Baik Irfan. cikgu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama kami di saluran Didik TV KPM tahap 2 mata pelajaran sains bersama dengan Cikgu Ataha dan juga Cikgu Bukhari Cik Asan. Jadi cikgu, sebelum kita berpisah, kita nak main carrom dulu ke? Ya, kita nak main carrom. Main carrom. Sambil tu kita kena buat apa Irfan? Kita kena dengan Cikgu Ataha, kena menyanyi lah. Ya, Jom mesti kita. kita nak menyanyi Silakan cikgu. sekali. Cikgu Okey, ke depan. silakan. Kita main carrom dulu. Dan kita menyanyi. Kita menyanyi sama-sama. Okey. Okey, Irfan dulu lagi. Daya geseran maksud ialah dua permukaan yang bersentuhan. Daya geseran pergerakannya sentiasa bertindak menentang arah. Kesan daya geseran ada baik dan buruk, marilah kita lihat. Tulisan dapat dipadam, basikal dihenti, kertas pasir melicinkan kayu, tapak kasut jadi haus, geseran di enjin menyebabkan enjin jadi rosak. Daya geseran